Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhu, kata dia, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khalfahu fa asarra ilayya hadithan la ukhbiru bihi ahadan abada. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu mastatara bih fi hajatihi hadafun aw haishu nakhl. Fadakhala yawman haitan min hitanil ansar, fa idza jamal qad atahu fajarjar wa dharafat aynahu. Qala bahzun wa afan. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa zarafat aynahu, famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saratah wa dhifrahu fasakan faqala man sahibul jamal. Faja'a fatan minal ansar faqala huwa li ya Rasulullah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma tattaqiyallah fi hadhihi al-bahimah allati mallakakaha Allah. Innahu syaka ilayya innaka tuji'uhu wa tudhibuhu, atau kama qala, hadis sahih rawahu Muslim. Daripada Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ajak dia, kalau pergi mana-mana Nabi akan ajak Abdullah ibnu Ja'far untuk naik kuda bersama dengan Nabi. Kata Abdullah, satu hari zata yaumin khalfah, Nabi panggil dia, Nabi bagi dia duduk di belakang. Ketika mana naik kuda tunggangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asarra ilayya hadithan la ukhbiru bihi ahadan abada. Kata Abdullah bin Ja'far, dia kata Nabi ada bisik kat aku ada satu benda. Yang satu benda ni aku takkan cerita kat orang. Maknanya dalam hadis ni dia tak habaq lah benda apa Nabi habaq kat dia tu. Cuma dia nak habaq macam mana Nabi SAW satu hari. Nabi wa kana Rasulullah SAW ahabbu mastatara bihi fi hajatih. Dia nak cerita yang dia naik kuda dengan Nabi, tiba-tiba Nabi rasa nak qada hajat. Nabi nak buang air kecil. Jenis Nabi ni, Nabi tak suka mastatara bihi fi hajatih. Nabi ni satu orang yang dia tak suka buang dalam keadaan tempat terbuka. Waktu dia naik kuda dengan Abdullah ibnu Ja'far, waktu tu RNR tak ada lagi.
Jadi tak ada tempat nak berhenti tandai apa semua. Di satu tempat Nabi akan usaha untuk nak cari tempat yang ada lindung, tempat yang lindung. Bukan kata tempat terbuka, Nabi tak mau macam tu. Kata Abdullah ni, Nabi hadafun au haishun nakhl. Nabi akan cari hadaf, Nabi akan cari satu tempat lindung. Kalau tak ada tempat lindung pun, Nabi akan minta sahabat-sahabat, hampa pergi cari sat pelepah kurma, hampa tolong buat dinding sat, aku nak qada hajat. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Nabi tak suka dalam keadaan terbuka. Satu, buang hajat dalam keadaan tempat terbuka. Yang kedua, Nabi tak mau bagi aurat dia tu ternampak kepada orang lain. Itu jenis Nabi. Bukan dekat tu, kita pun macam tu lah. Yang pertama sekali, jangan kita duduk tambah orang lelaki ni dia jenis mudah. Naik motor tang mana-mana, highway mana-mana, tak ada nak jumpa R&R, dia berhenti tepi jalan, dia tongkat, dia pakai pancuk ke tepi jalan aku tu ya. Dia tak kira apa orang akan kena aku. Tak boleh. Hampir lari masuk lautan Bemban kalau ada kat tepi, lari sat. Keluar balik, motor orang balas bila. Kan? Maknanya apa? Cari tempat tertutup. Dan yang kedua, aurat kena jaga. Yang tu ya. Tak kira lah kita masuk dalam tandai mana-mana, toilet yang mana ada orang lelaki sama-sama kita ke, kita pula pergi kata sama-sama lelaki, Ustaz nak ada rasa perasaan apa? Tak tuan-tuan, bukan masalah ada perasaan ataupun tidak, tapi ini masalah aurat. Bila aurat, kita dengan orang lelaki pun kita kena jaga batasan-batasan kita. Cuma dalam soal aurat antara lelaki dan perempuan, kalau suami isteri, yang tu tidak ada batasan aurat. Selagi mana orang lelaki, walaupun dia dengan anak dia, walaupun dia dengan adik dia, walaupun dia dengan kawan-kawan baik dia, yang kata orang lelaki ni daripada pusat sampailah kepada lutut, yang tu mau duk tutup. Dia tak boleh duk pakai seluar pendek, tak boleh satgi duk pergi menyembang atas pangkin mana-mana, duk pergi tarik kain tuan-tuan sekalian, pakai kain tola saja sampai ternampak kepala lutut apa semua. Dia tak bukan ada apa laki sama laki tak. Yang tu bukan masalah dia. Masalah dia apa? Masalah dia aurat laki macam tu. Dengan isteri tak ada aurat, tak ada batas apa. Tapi kalau dengan anak-anak, dengan mak pak kita, walaupun kita waktu kecil dulu depa bela kita daripada kita ni bogeh sampai kita ni pakai baju depa bela, bila peringkat besar sekalipun wajib kita menutup sampai tarah tu. Itu agama. Maka kata Abdullah ibn Ja'far, dia kata fadakhala yawman haitan min haitanil ansar. Satu hari dia kata aku dengan Nabi SAW sedang menunggang tunggangan ni, tiba-tiba Nabi nak turun pi di satu kebun kepunyaan orang Ansar. Nabi nak buang hajat. Bila Nabi dah turun dah, fa idza jamal atahu, tiba-tiba mai satu jamal, satu ekor unta mai kepada Nabi SAW, fajarjar wa dharafat ainahu, mai dalam keadaan unta tu keluar air mata, duk menangis. Wa zarafat ainahu, air mata ni keluar banyak, sambil duk menangis, sambil duk bunyi rintih, sambil duk bunyi merintih macam sakit. Lari terus pergi kepada Nabi SAW. Qala, maka Abdullah ibn Ja'far yang melihat benda ni, dia kata aku nampak daripada fizikal unta tu bahzun wa afan, nampak unta tu dalam keadaan macam sakit dan perut dia tu nampak kecil, nampak macam lapang unta ni. Lari pergi kat Nabi. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat 'ainahu famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saratahu wa dhifrahu fasakan. Bila dia mai dekat Nabi, Nabi pun terus dalam keadaan famasah. Nabi duk urut belakang unta tu. Nabi urut belakang dia, Nabi urut telinga dia, wa zifrahu, Nabi urut leher dia. Lalu Nabi tanya kepada orang yang ada dekat tu, Nabi kata man sahibul jamal, Nabi kata unta ni siapa punya? Nabi kata man sahib, sahib ni makna dia orang, sahib kita duk panggil sahibut ta'am, sahibut ta'am, ta'am ni makan, sahib makna dia tuan rumah yang buat makan ni. Akan ada doa kadang-kadang kita duk baca, Allahumma ghfir li sahibit ta'am, ya Allah ampunilah kepada tuan punya duk buat kenuri ni. Akan kita baca doa macam tu. Sahib, sahabat,
Makna dia orang. Siapa punya ni? Unta ni siapa punya? Faja'a fatan minal ansar. Mai satu budak muda di kalangan ansar, dia kata kepada Nabi, dia kata huwali ya Rasulullah. Dia kata unta ni saya punya ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun terus kata dekat dia, Nabi kata amatta taqiyallahu fi hadhihi al-bahimah allati mallakaka Allah. Nabi kata hang tak takut kat Tuhan ke? Nabi kata. Nabi terus sound kawan ni. Nabi kata hang tak takut kat Tuhan ke? Yang Tuhan itu yang telah menganugerahkan kepada hang hadhil bahimah, menatang ni yang menjadi milik hang. Hang tak takut ke kat Tuhan? Kawan ni tercengang, takut pasal apa ni? Lalu Nabi kata kepada dia, innahu syaka ilayya. Hang nak tahu tak? Unta kepunyaan hang ni, unta yang hang punya ni, syaka ilayya. Dia duk mengadu kat aku, Nabi kata. Maknanya apa tuan-tuan? Mukjizat yang ada pada diri Nabi, Nabi boleh tahu yang kata bahasa binatang ni. Bukan dekat Nabi Sulaiman saja, Nabi Muhammad pun boleh tahu. Nabi kata innahu syaka ilayya. Nabi kata dia mai dekat aku tadi, dia mengadu dekat aku. Dia mengadu, dia kata apa? Innaka tuji'uhu wa tudhibuh. Dia kata hang ni satu orang tuan, satu tuan yang hang ni suka mempergunakan dia, tapi hang biarkan dia berlapak sampai berhari-hari. Oh, yang tu cerita dia. Maknanya, unta ni sudah mengadu dekat Nabi, dia habang kata, saya ni ada tuan. Tuan saya ni duk kira suruh saya buat kerja sampai tak berhenti-berhenti, lepas tu tak bagi makan dekat saya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian, dia nak cerita bahawasanya yang kata manusia ni, yang kata manusia jangan melakukan kezaliman kepada makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala ni bukan di kalangan manusia saja, tapi makhluk Allah Ta'ala ni juga di kalangan para binatang. Para binatang tu, kenal tak tahulah. Haiwan tuan-tuan sekalian, juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita buat zalim dekat dia. Kerana apa? Kerana dia juga beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia makhluk Allah. Kalau kita menzalimi dia, dia juga boleh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita buat kepada dia. Oleh itu, siapa yang ada binatang, jangan hanya mempergunakan binatang tu, tapi kita kena jamu dia makan, peliharalah elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia kata kuntu 'inda Ibni Umar famarru bi fityah aw bi nafar nasabu dajajah yarmunaha. Falamma ra'aw Ibn Umar tafarraqu 'anha wa qala Ibn Umar man fa'ala hadha inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari aku duduk dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Famaru, kami duduk berjalan. Kata Sa'id ibnu Jubair, dia kata aku dengan Abdullah ibnu Umar kami tengah berjalan. Dalam keadaan kami berjalan, tiba-tiba kami nampak ada seekor dajajah, ada seekor ayam yang lari depan kami. Ayam tu lari depan kami. Rupa-rupanya ayam tu duk kena perambat dengan fityah, dengan 2-3 budak-budak muda ni duk perambat ayam tu sambil duk pegang ketiak batu duk lempak. Macam budak-budak matang janggui tuan sekalian, bila nampak ayam kan, nampak ayam dia kira ligan ya. Pegang ketiak batu, balin tak boleh dengan ketiak batu, ambil kayu punya balin tak boleh dengan kayu sagi. Macam-macam duk ligan ayam tuan sekalian. Ligan bukan nak tangkap sembelih buat gulai ayam, tapi ligan tu saja nak bagi penyakit ayam ni. Tu. Bila nampak macam ni, falamma ra'au Ibn Umar, tiba-tiba depa tengok yang lepa lintah itu adalah Abdullah ibnu Umar. Siapa dia Abdullah ibnu Umar? Dia ni anak Umar Al-Khattab. Yang Umar Al-Khattab ni satu orang yang cukup tegas. Pak dia dulu pun tegas, dan ketegasan pak dia tu turun dalam darah dia, turun kepada diri Abdullah ibnu Umar. Bila budak-budak nampak, kata Abdullah ibnu Umar,
tafarraqu anha. Depa nampak ni berterabak lari pergi habis. Dengan ayam tu tak kisah dah. Lari pergi habis pasal nampak takut dia marah kerana menyakiti ayam tu. Wa qala Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar apabila nampak budak bunyi dia jakah terus. Dia kata man fa'ala hadha. Dia kata hampa buat apa ni? Dia kata, ni hampa budak-budak mana ni? Dok buat perangai macam ni. Dok pergi seksa ayam ni pasal apa? Innan nabiyya, yang kata Sayyidina Abdullah bin Umar ni. Lepas dia marah budak-budak tu, dia kata innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyakiti haiwan-haiwan seperti mana hampa buat ni. Dia petik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian, hadis yang kedua kita baca ni, Nabi tak suka, yang tu aja. Pasal apa Nabi tak suka? Pasal menyakiti, menzalimi makhluk-makhluk, bukan dekat manusia saja, satu benda yang memang agama tak mau. Agama tak bagi. Apa gunanya kita menzalimi? Apa gunanya kita menyakiti? Bukan dapat apa-apa faedah dekat kita pun. Malah mendatangkan kemurkaan dan mengundangkan kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis kita baca tuan-tuan sekalian daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bitariq ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ra fanazala fiha fashariba summa kharaj fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغا مني فنزل بئرا فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق القلب فشكر الله له فغفر الله له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رتبة أجر أو كما قال حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup-cukup jaga yang kata perasaan manusia ni. Bukan dekat perasaan manusia Nabi jaga, perasaan haiwan juga Nabi jaga. Pasal Nabi tahu bila haiwan duk main mengadu dekat dia, Nabi tahu yang kata perasaan haiwan ni walaupun dia adalah haiwan, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi cerita kepada sahabat, cerita dulu punya. Nabi kata baina rajulun yamshi bitariq. Nabi kata hampa nak tahu dah macam mana Allah Subhanahu wa taala juga dia menitik beratkan soal belah kesian kepada binatang ni. Bukan takat lah ni, bukan takat hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Bukan zaman syariat Nabi saja, tapi zaman sebelum tu. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman sebelum daripada Nabi pun, Allah Ta'ala pun suruh kita jaga dan jangan kita melakukan kezaliman kepada setiap makhluk Allah Ta'ala. Jangan kita buat. Nabi kata baina rajulun yamshi bitariq. Nabi kata pada zaman dulu. Zaman ni dia refer kepada Bani Israel dulu ni, sebelum Nabi jadi Rasul. Zaman dulu Nabi kata ada satu orang laki-laki, rajulun yamshi bitariq, dia sedang duk berjalan. Dalam keadaan istada alaihi al-'atash, dia mai dahaga yang teramat sangat. Yang kita kawan ni duk berjalan ni. Fawajada bi'ra, tiba-tiba dia nampak ada satu telaga, bi'ra. Telaga tu duduk di bawah. Fanazala fiha fashariba. Dia pun duduk jengoi kepala, duduk tengok-tengok, dia kata ada air dalam telaga ni. Dia pun turun. Bila dia turun, fasharib, dia minum air telaga tu. Dia minum dengan sepuas-puasnya. Summa kharaj. Kemudian dia naik daripada telaga tu, faidha kalbun yalhath. Tiba-tiba dia nampak ada satu kalbun. Kalbun ni apa dah tuan-tuan? Anjing. Kalbun ni ada satu anjing. Yang anjing itu yalhath. Anjing tu pun dia tengok-tengok nampak dahaga ya. Kira lidah duk keluar menjelir tu, ya'kulu sara minal 'atash. Dahaganya anjing ni sampai dia duk jilat tanah. Duk jilat tanah.
Faqala ar-rajul, kawan ni hak tengok-tengok ni duk berasa dalam duk cakap dalam diri dia. Kawan ni kata, laqad balagha hadzal kalba minal 'atash mislu allazi kana balagha minni. Dia tengok-tengok, dia kata, dia kata anjing ni dahaga sungguh ni. Sampai dia jilat tanah. Dan dahaga anjing tu aku dapat rasa macam mana aku dahaga tadi ni. Dia kata macam tu dalam hati dia. Fanazala bi'ra, dia pun kesian tengok anjing tu, dia turun balik ke telaga tadi ni. Famala'a khuffahu ma'a, tang tu tak ada cebok, dia ambil kasut dia pergi cedok air telaga tu. Summa amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqiyal kalb, dia pun angkat kasut yang dipenuhi dengan air tadi ni, dia pergi letak dekat anjing tu. Anjing tu fasaqal kalb, anjing tu pun duk jilat air, duk minum air tu sampai dia puas. Sampai anjing tu puas. Kemudian kata Nabi SAW, Allah Ta'ala melihat peristiwa ni. Bila Tuhan tengok, fasyakarallahu lah, Allah Ta'ala ucap terima kasih kat dia. Tuan nampak tak? Allah Ta'ala fasyakara, makna dia bersyukur. Bersyukur ni apa tuan-tuan sekalian? Ucap terima kasih. Tuhan ucap terima kasih dekat dia, bukan takat terima kasih dekat dia, faghafaralah, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tu dia tuan-tuan. Tuhan ampunkan dosa dia. Pasal apa? Pasal dia sanggup untuk nak turun balik ke telaga, dia sanggup bawa keluar kasut dia ambil air dan dia bagi anjing tu minum, walaupun dia hanyalah seekor anjing. Sahabat Nabi yang dengar cerita ni, dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-bahaimi la ajra. Dia kata, ya Rasulullah, takkan buat baik dekat binatang sampai sikit macam tu, kita nampak sikit lah. Takkan buat baik kat binatang macam tu sikit je pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita pahala sikit punya besar ni, dengan Tuhan terima kasih kat kita satu pasal, lepas tu Tuhan ampunkan kita ni, besar ni pahala ni. Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Nabi kata setiap makhluk yang mempunyai hati, kalau kita buat baik kepada makhluk ni, pahala besar mana pun Tuhan nak bagi, Tuhan nanti akan bagi kat kita. Jangan kita pandang dia tu siapa, jangan kita pandang dia tu binatang ke ataupun apa, tuan-tuan sekalian. Yang pastinya kalau dia mempunyai hati, dia makhluk Allah Ta'ala, kita buat baik kat dia, pahala besar Allah Ta'ala bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan daripada hadis yang kita baca ni nak apa tuan-tuan, khususnya kepada binatang-binatang yang berada di sekeliling kita. Tuan-tuan nak bela burung, silakan bela burung, tapi jangan menyiksa burung tu. Boleh nak bolang cangkak apa semua boleh, tapi mai waktu makan dia kena bagi kat dia makan. Jangan duk kira bercakap dengan dia ya. Kira pagi-pagi duk bercakap, duk duk bercakap sampai burung tu berkata hang sembahyang subuh ke dak, lagilah subuh lambat dia, sampai burung pun nak boleh bercakap dengan dia. Sampai dia pun duk jangan duk buat nyiksa burung, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak bela lembu ke, nak bela kambing ke apa, silakan bela tuan-tuan sekalian. Tapi jangan menyiksa. Jangan kita buat kezaliman kepada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita untuk sama-sama kita mengasihani. Dan kesimpulan yang lain nak abang-abang kat kita, binatang juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila binatang juga beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kalau kezaliman yang kita buat, dia minta kepada Allah, balas kepada kita, Allah Ta'ala akan membalasnya. Wal'ayazubillahi min zalik. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik tuan-tuan, kita buka kitab Tanbihul Ghafilin, duduk muka surat 3. Kita duduk muka surat 3, tuan-tuan tengok yang di tengah tu. Baris yang ke tengah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Baik, kalau daripada bawah dia baris yang ke-12 baris yang ke-12 daripada bawah. Tuan-tuan kira daripada bawah tu 1 2 3 tu naik ke atas. Bukan kira daripada atas turun bawah. Tuan-tuan kira daripada bawah ke atas. Maka adalah baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, maka adalah dalam kurungan tu dia tulis maka adalah tiap-tiap kali pukulnya itu.
Pukulnya siapa? Iaitulah pukulnya malaikat Zabaniyah ataupun malaikat yang ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang tak sembahyang atas dunia ni. Kita masih lagi berada dalam bab cerita apa tuan-tuan? Bab uqubah, iaitulah kesan ataupun hukuman fi tarikis salah kepada orang-orang yang meninggalkan solat. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata ada 15 perkara, 15 uqubah yang akan dikenakan ke atas orang yang meninggalkan solat. Macam mana hak di atas dunia tu kita dah cerita dah. Lah ni dia cerita pula macam mana kalau dalam kubur ada dosa-dosa ataupun ada uqubah ancaman yang Allah Ta'ala bagi dalam kubur tu macam mana. Mari kita sambung. Dia kata maka adalah tiap-tiap kali pukulnya itu, yakni malaikat duk pukul kita waktu dalam kubur itu, maka tertanam mayat yang dipukul itu ke dalam bumi 70 hasta. Tuan-tuan sekalian, sedih kena pukul dengan malaikat, dia tanam kita ni tuan-tuan sampai 70 hasta dalam tu. Kita tak tahulah macam mana, kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Tapi yang pastinya dalam surah Al-Ankabut ayat 40 Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata wa minhum man khasafna bihil arda. Nabi kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ankabut ayat 40, Tuhan kata ada di antara mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Tuhan kata maknanya dalam kubur itu ada satu seksa, yang seksa itu dipukul kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Apa seksa dia? Dia nanti akan kena tibai ni tuan-tuan, tibai atas kepala, terbenam ni sampai 70 hasta, kata Nabi SAW. Cerita bab kubur ni memang satu perkara yang cukup mengerikan. Pasal itulah Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kita duk baca ada hadis dia ketika mana dia melihat kubur dia akan menangis. Sahabat Nabi tanya, wahai Uthman, pasal apa hang menangis bila nampak kubur ni? Uthman kata apa tuan-tuan sekalian? Uthman kata aku teringat hadis Nabi SAW yang Nabi kata innamal qabr, sesungguhnya kubur itu awal, dia di antara awal manzilah, destinasi min manazilil akhirah, daripada destinasi akhirat. Kubur mula-mula. Aku duk dengar lagi Nabi kata apa? Nabi kata faman naja minhu, barang siapa yang selamat di dalam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka lepas daripada itu akan lebih mudah dalam kubur. Wa illam yanju, Uthman kata aku dengar Nabi SAW kata, Nabi kata kalau siapa yang tak selamat dalam kubur ni, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka lepas daripada itu akan lebih susah. Tuan-tuan, cerita bab azab kubur ni macam-macamnya ada. Antara dia apa? Antara dia malaikat duk tunggu kita dengan tukul besi. Yang ni hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, Nabi kata fayadrabu darbatan. Nabi kata siapa-siapa yang atas dunia ni dia tak ambil kisah tentang agama, sehinggalah dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tanya tentang soalan-soalan yang kita kata marabbuka apa semua, dia duk tanya tak boleh nak jawab. Maka malaikat itu akan ambil satu bimatariqi min hadid, satu besi, yang mana besi itu dia akan hampuk kepala kita. Tuan-tuan sekalian, dengan besi itu dia hampuk, fayudrabu darbatan, iaitulah dengan sekali pukul atas kepala kita ni, fayasihu sayhah, maka menyerit kawan hak mana kena tadi ni. Tuh kata Nabi SAW, bila menyerit tu la yasma'u, akan dengar suara dia tu, semua bakat dengar, makhluk semua dengar, ghairas saqalain, kecuali dua makhluk yang tak dengar, manusia dan juga jin, dia pun tak dengar apa yang duk jadi dalam kubur tu. Yang kata menatang lembu ke itik ke ayam ke, kalau pergi letak pergi tepi kubur tuan-tuan sekalian, nanti dia lari habis, pasal dia pun dengar teriakan yang dikatakan penghuni kubur yang kena diseksa oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni ada, yang kata azab kubur ni ada. Sebab tu Nabi SAW dia pesan dekat kita sebelum daripada kita bagi salam dalam semayang kita ni, ada 4 doa. Jangan tinggal benda ni. Apa dia tuan-tuan sekalian? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Jangan tinggal. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab kubur. Aduh. Wa'udzubika min azabi jahannam. Minta lindung daripada azab api neraka jahannam.
Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku minta lindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Nombor 4, minta lindung daripada fitnah masih ad-dajjal. Dajjal kita tak mau. Jadi 4 benda ni. Nabi mentionkan nombor 1 apa dia? Azab kubur. Minta tuan-tuan sekalian, tak mau. Kalau boleh tak mau, biarlah kubur kita dalam keadaan mudah. Dalam keadaan mudah. Karena itulah kita disarankan oleh baginda Nabi SAW tiap-tiap malam kalau boleh jangan duk tinggal apa dia? Surah Al-Mulk. Suratul Mulk. Tak boleh baca di masjid, bacalah kereta. Kan? Lah kita nak baca macam mana ustaz duk bawa kereta. Buka YouTube, buka Tabarakalladzi, buka sambil-sambil kita bawa kereta, kita duk dengar, kita duk ikut pelan-pelan. Tak pun sampai di rumah. Tuan sekalian, balik-balik di rumah sebelum nak lena, buka Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia jadi bateri habis. Lena dah, tak ada nak habis. Lena. Kan? Ini kata, baru Tabarakalladzi betul habis bateri tang tu. Dia kata lagu tu lah, dia kata kalau tak baca, tak boleh lena sampai ke subuh. Buka Quran baru auzubillah ya, dia mata berjadi rudui, lena tu dah. Oh, rupanya baca Quran ni adalah ubat untuk lena rupanya. Kan? Dia jadi celaru tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikeluarkannya pula dengan kukunya pada tempat permulaannya. Oh, yang kata malaikat ni, yang kata kuku malaikat ni tuan-tuan sekalian. Lepas dia balun kita masuk ke dalam, dia pun congkir balik kita daripada tanah, dia congkir dengan kuku dia. Tuan-tuan jangan tanya kuku malaikat tu panjang mana. Dan tuan-tuan pula kata, saya ni saja bos kuku panjang pasal duk ikut malaikat. Jangan. Kan, tak boleh. Biar malaikat sudah. Maka dipalunya pula, maka tiadalah berhenti ia hinggalah pada hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Oh, tu dia tuan sekalian. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya akan kena azab tu sampailah hari kiamat. Allahu Akbar. Siapa yang duduk di alam kubur? Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad kata apa? Dia duk minta kepada Allah Ta'ala, duk minta kepada malaikat supaya cepatkan masa kepada hari kiamat. Dia duk minta macam tu. Yang mana dalam keadaan abdul mukmin, hamba yang beriman kepada Allah, dia minta supaya cepat nak sampai hari kiamat. Pasal apa? Pasal dia nak berjumpa dengan ahli keluarga. Tak sabar nak berjumpa ni. Pasal dia pun nak lari balik tuan-tuan sekalian. Yang kata ahli kubur ni, yang mereka ni dapat nikmat ketika mana duduk dalam kubur, mereka minta kepada malaikat. Mereka kata kepada malaikat, mereka kata arji'u ila ahli. Boleh tak kami nak balik rumah Ustaz? Baru kena tanam tadi ni. Pasal apa? Pasal dia masuk dalam kubur, dia dapat nikmat kubur. Dia diberikan pakaian daripada syurga, dia diberikan hamparan daripada syurga, dia diberikan tilam daripada syurga, nikmat syurga semua dapat dekat dia dalam kubur tu. Sampai dia habaq kepada malaikat, dia kata apa? Dia kata arji'u ila ahli. Malaikat, boleh tak aku nak balik rumah Ustaz? Dia kata di matang janggut. Dia kata aku tu. Malaikat kata, ni bukan cerita boleh balik. Ingat, main kursus dalam kubur ni. Malaikat kata macam tu. Saya lah kata main kursus tu. Tapi tuan-tuan kata, malaikat pandai nak cakap macam tu kah? Malaikat kata tak boleh. Malaikat kata lah ni tak ada dah masa untuk nak balik. Lah ni masa hang tidur seperti mana kanaumatil arus. Macam mana pengantin malam pertama tidur, hang tidur lah. Sampailah hari kiamat. Dia minta apa kepada malaikat? Dia kata boleh tak aku nak request kepada Allah Ta'ala, aku nak minta kat Tuhan, Rabbi aqimis sa'ah. Dia kata kalau boleh ya Allah, bagi cepat sikit nak sampai hari kiamat ni. Pasal apa? Pasal aku nak berjumpa dengan ahli keluarga. Aku tak sabar nak cerita apa yang aku dapat ketika mana dalam kubur ni. Begitu juga dengan Abdul Fajir, hamba yang fajir, atas dunia duk buat dosa, atas dunia lalai kepada Allah. Dia juga tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Ya wailaha aina yadhhabuna biha. Dia kata celakalah aku. Hangpa nak bawa aku pergi ke mana ni? Ketika mana masuk dalam kubur duk kena azab, dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, cepatkan masa untuk dijadikan hari kiamat ni. Pasal apa? Azab kubur ni teruk sangat, aku dah tak tahan dah. Dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang duk kena tiap-tiap hari tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada hadis ni. Maka sembah sahabat kata apa yang menyeksakan pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Ni dia main seksa bertemu dengan Tuhan ni macam mana pula? Maka sabda Nabi SAW disuruhkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat daripada segala malaikat azab, dan pada tangannya, yakni pada tangan malaikat itu satu rantai yang panjangnya 70 hasta. Pula dah.
Bila jumpa Tuhan, Tuhan kata, Sa'ad, panggil malaikat main dulu. Malaikat pun main dengan tangan dia ada rantai 70 hasta, maka digantungkan pada lehernya. Malaikat pun terus dia balin rantai itu serupa dengan balin koboi tu, ligan kuda liak tu. Lagu tu punya dia balin kena betul leher kawan ni terikat. Maka dimasukkan rantainya itu pada mulutnya. Hak mana dia duk pegang ni, dia sula masuk dalam mulut kawan ni. Maka dikeluarkannya pula pada duburnya. Dia suar, dia tolak masuk, dia tarik, dia rentap ikut dubur. Kemudian dihelakan. Dihela ni maknanya diheretkan atas mukanya dan atas belakangnya. Kemudian maka bersuara-suara malaikat itu. Bersuara-suara ni maksud ada malaikat duk maki. Malaikat duk maki, duk kata macam-macam. Malaikat kata apa? Inilah balasan orang yang meninggalkan sembahyang fardu yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil duk heret, sambil duk kena azab, malaikat duk maki pula. Allahu akbar. Tuan-tuan, macam itulah kita buat atas dunia macam tu. Kalau kita sakit, naik motor lah. Kita naik motor, contoh dia lah. Kita naik motor, exhaust ni exhaust perang. Exhaust orang panggil apa? Exhaust perang kan dia panggil. Exhaust ni cukup punya. Orang duk tunggu dia ni, memang kami kalau tak semayang ni kami spare terbih dengan kacang-kacang yang kami bagi betul dia. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian dia naik gedegum kata jatuh depan tu. Hak mana tengah duk semayang pun tak ada nak bagi salam, lari keluar pergi tengok. Pergi tengok bukan nak pergi tolong. Kawan pun tengok beradui dah tuan-tuan sekalian, dengan kaki, dengan lutut pun terkeluar, tak tahu pergi duk tang mana dah. Duk kata, Pak Long tolong saya, Pak Long. Pergi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak pergi tolong lah. Duk geram lama, duk tahan lama lah ni. Duk tahan lama dah dalam perut ni, baru nak baca a'udzubillah, dia lalu pergi jadi qul huwallahu ahad. Tengah duk semayang ni. Sampai kat dia tuan-tuan, dia bawa keluar kalam ah. Dia kata, aku duk tunggu lama dah, dia kata. Hang baru tahu padan muka hang, dia kata, kalau boleh aku tak mau hang kena ni. Aku tak mau hang insiden pergi belah tong sampah ni. Kalau boleh hang belah lori tanah kepala merah. Macam-macam duduk maki. Kawan hak sakit ni duk kena maki tuan-tuan sekalian. Lagi-lagi sakit. Betul tak betul tuan sekalian? Kalau duk mai kata, duk mai duk pujuk ke apa, kuranglah sikit sakit ni. Tapi dah lah sakit accident tu sebasai, sakit kena maki lagi sebasai. Macam itulah Allah Ta'ala jadikan kepada orang-orang yang atas dunia ni meninggalkan semayang. Waktu mereka kena azab dengan malaikat, bukan takat kena azab yang menyakitkan, malah mereka juga disakitkan dengan cacian dan makian daripada para malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, nak pergi mana lagi kita? Kemudian maka dibawakan ke dalam api neraka. Lepas diheret tu, lempak masuklah api neraka. Dan citra daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jikalau dijatuhkan rantai itu kepada bumi itu, nescaya terbakar sekalian bumi ini. Tuan-tuan yang duk pergi carilah rantai malaikat tu. Tak kira aku teringin nak pergi cari rantai malaikat pula. Kan? Jangan duk pergi carilah. Kan? Maknanya nak habaq apa? Rantai tu saja tuan-tuan sekalian, rantai tu bukan sejuk. Rantai tu panas, yang kata rantai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah, ada sebuah hadis. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, yang dikatakan api neraka yang Allah Ta'ala jadikan ni, Nabi kata, uqida ala nari alfasana hatta ihmarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bara api neraka ni, Tuhan panaskan bara tu selama 1000 tahun sampai jadi merah. Kan kita sebelum kita nak bakar ikan, nak bakar apa tuan sekalian, kan kita bubuh bara, kita beli di kedai Cina apa semua ni. Ada yang bubuh lilin tentera pun ada yang pergi bubuh getah tayar apa semua kan. Kita bakar sampai naik merah. Tuan-tuan tahu lama mana bara api neraka Allah Ta'ala bakar tu? Kata Nabi SAW, alfasanah. Alfa ni maksud dia alaf. Alaf ni maksud dia 1000. Kan kita doa abang, alaf baru ni alaf. Alaf tu bahasa Arab tuan-tuan sekalian. Alaf tu makna dia 1000. Kan? 1000. Kemudian kata Nabi SAW, summa uqida alaiha alfasanah hatta ibyaddat. Kemudian bara tu Allah Subhanahu wa Ta'ala uqida maknanya Tuhan panaskan lagi bara tu dengan api, sehinggalah bara tu keluar menjadi putih tuan-tuan sekalian. 1000 tahun juga, maknanya lagi panas. Hak tadi ni dah panas dah, Allah Ta'ala panaskan lagi sampai jadi putih.
summa uqida 'alaiha alf sanah hatta iswaddat. Kemudian daripada putih itu Allah Taala bagi panas lagi. Yang kata bara tadi ni, sehinggalah bara itu menjadi iswaddat sauda'u muzlimah. Putih ni tuan-tuan sekalian sampai naik hitam balik. Bila naik hitam balik, hitam tu bukan hitam biasa-biasa, tetapi hitam tu kata Nabi SAW, sauda'u muzlimah, hitam yang betul-betul pekat. Hak tu tuan-tuan dekat pun tak boleh dah waktu tu. Dekat pun tak boleh dah. Tadi duk gagah naik merah, tadi ni duk gagah dekat berentung ya, tuan-tuan sekalian. Naik putih dekat berentung. Hak hitam ni dekat pun tak boleh dah. Ustaz kata tu ustaz bisa lalu, bukan bisa lalu sebab kita dengar syarah hadis ni habaq macam tu. Yang tu, dan itulah yang digunakan untuk memanaskan api neraka. Tuan, bayangkan kalau bara dia saja macam tu punya Allah Taala jadikan, apatah lagi rantai yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada malaikat untuk nak balon orang. Dan siksa yang keduanya, tiada menilik Allah Taala kepadanya dengan tilik rahman. Tidak ada ruang kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak kesian dekat dia, Tuhan tak mau bantu dia, Tuhan tak bagi kepada dia ruang untuk Tuhan nak rahmat kepada dia. Yang ni yang kita tak mau. Tuan-tuan, dalam kitab Matla'al Badrain, di permukaan Matla'al Badrain tu saya pernah baca. Dia ada sebut macam mana ada satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rahmat. Rahmat Tuhan ni tuan-tuan kita tak tahu macam mana. Rahmat Tuhan ni kadang-kadang Tuhan bagi rahmat kepada orang yang buat salah, Tuhan boleh bagi rahmat, itu rahmat Tuhan. Sebab masuk ke dalam syurga ni kata Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata semua orang dimasukkan ke dalam syurga disebabkan rahmat Tuhan. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kamu pun sama juga ke? Nabi kata, ya, aku pun sama. Maknanya aku pun masuk dalam syurga pasal rahmat Allah Ta'ala kat aku. Allah Ta'ala kesian kat aku. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kata rahmat Tuhan ni, dia boleh masukkan orang yang buat salah ke dalam syurga, dia boleh masukkan orang yang buat baik dalam syurga. Yang tu rahmat dia punya. Dalam kitab Minah Abang Abah tuan-tuan sekalian, ada satu orang yang dia ni duduk tunggu di pintu syurga tapi tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Dia duduk tunggu. Jadi orang pun pakat duduk tanya dia, pasal apa hang duduk tunggu siapa ni? Dia kata, aku duduk tunggu, dia kata, aku ada sikit pahala, dia kata. Pahala aku ni bila aku timbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sayangnya pahala aku ni tidak menjaminkan untuk aku masuk syurga, dia kata. Lah ni aku duk tunggu siapa-siapa yang nak pahala aku nak bagi ya, dia kata. Dia jadi macam putih asa. Pasal dia dah tak boleh masuk syurga lah, dia kata tak apa, pahala aku duk ada, aku nak bagi kat orang, dia kata. Tiba-tiba bila orang mai, ada satu orang yang dia ni pahala banyak, tapi ada sikit yang menyebabkan dia tak boleh nak masuk syurga. Dia duk pergi cari jumpa kawan ni duk tunggu ni. Dia pergi kat kawan tu, dia kata, lah ni hak sikit hang tu hang bagi mai kat aku, dia kata. Pasal hang ni dah memang tak boleh masuk syurga lah. Kawan ni pun dah putus asa, dia kata tak apa, ambil lah pahala aku ni, ambil lah kat hang, hampirlah masuk syurga. Benda ni dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan tengok tuan-tuan sekalian, Tuhan panggil kawan hak tadi hak pahala sikit dia bagi kat orang tu. Tuhan kata apa kat dia? Masuklah hang ke dalam syurga. Tuhan kata, birahmati, dengan rahmat aku. Pasal apa macam tu tuan-tuan sekalian? Pasal hang waktu tertekan, hang waktu sempit, hang waktu sulit macam ni pun hang boleh tolong orang lagi. Hang tak kedekut. Pasal hang duk fikir aku pun tak ada apa dah, ambil lah kat hangpa bang, kata. Mudah-mudahan hangpa boleh masuk syurga, seronok habis. Dia seronok dengan keseronokan orang, maka Allah Taala bagi rahmat kepada dia. Tapi dalam bab semayang ni tuan-tuan sekalian, Allah Taala tidak ada pandangan rahmat kepada orang. Yang ni yang paling kita takut. Sebab dalam ni hadis Nabi dah habaq dah, hadis Nabi dah declare kepada kita, cerita kepada kita, Tuhan takkan tengok kita dengan pandangan rahmat. Macam mana sekalipun orang lain boleh masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi kita tak boleh masuk. Wal ayazubillah. Andainya kita meninggalkan salat tuan-tuan sekalian, wal ayazubillah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, tidak dipilihkan akan dia, maknanya tidak dipilih untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dan baginya itu seksa yang terlebih panas. Seksa ni yang terlebih pedih, yang terlebih panas kepada dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni demi hadis pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin 40 yawman lam yafuthu rak'ah wahidah kutiba lahu bara'atun minan nar wan nifaq. Ni demi satu hadis
Nabi SAW nak encourage kita. Nabi nak bagi satu semangat dekat kita supaya kita jangan tinggal semayang, khususnya tuan-tuan sekalian, semayang yang perlu kita jaga semua yang 5, tapi lebih utama lagi daripada semayang subuh. Semayang subuh walaupun dengar macam 2 rakaat, tapi tak ramai orang hak boleh buat semayang subuh ni. Tak ramai orang boleh buat. Dia terlajak sikit lena atas pada pukul 12, dia payah nak lena lah, esok pagi jahanam. Walaupun subuh sekarang dah lambat, tuan-tuan sekalian. Nak abang kata dia lagi lambat daripada subuh ada ni. Jaga. Nabi kata apa? Nabi kata, dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa semayang subuh dengan berjamaah. Nabi kata macam tu. Maknanya apa tuan-tuan? Semayang subuh jemaah ni tak boleh jemaah di masjid, jemaah di rumah. Yang penting semayang berjamaah. Dalam hadis ni Nabi tak kata man shalla subha fi jama'atin fil masjid, kan Nabi tak sebut macam tu. Nabi kata semayang berjamaah. Lambat macam mana sekalipun perosah untuk kita nak semayang berjamaah. Boleh faham tuan sekalian? Tapi jangan duk habaq kat bini pula kita esok kalau aku mangkit pukul 8, hang mangkit pukul 6, hang jangan semayang ni hang tunggu aku pukul 8. Jahanam ah. Celaru jenis lagu ni pun. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Mangkit terlambat pun usaha dulu. Tengok-tengok bini kita pun lambat dengan kita. Kita serupa rupanya. Hang pembek yang semayang, aku pembek yang semayang. Main kita semayang dua-dua. Walaupun semayang kita pun matahari duduk atas kepala dah. Buat semayang jemaah. Dan pasal kita nak ambil, nak meraihkan hadis Nabi ni. Nabi kata man shalla subha. Nabi kata siapa yang semayang subuh dengan secara berjamaah, arba'ina yauman. 4. Kalau arba'ina makna dia jamak, iaitulah 40. Arba'ina yauman, 40 hari. Nabi kata tiada hilang di dalamnya satu rakaat, mana lam yafuthu, maknanya kita semayang berjamaah tu kita dengan tu imam satu kali takbir dengan dia, bukan masbuk. Bukan rakaat yang kedua, maknanya dia pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Nampak? Yang ni pun nak kena habaq ya, bagi tok imam angkat dulu. Sekali tuan-tuan tok imam angkat, tuan-tuan pun angkat bersama dengan tok imam, payah ya. Dia kata pasal nak bagi selaras dengan tok imam. Hak ni pun nak kena habaq ya. Kan habis-habis Allah Akbar, la ilaha illallah, dia pun duk usah tok imam angkat. Oh dia pun Allah, tok imam Allah, dia pun Allah, duk tengok wa akbar. Cantik 40 hari dia kata aku sama dengan tok imam. Hang nak jadi imam. Boleh faham? Jadi bagi tok imam settle dulu. Lepas tok imam Allahu Akbar, baru gila hang pula, hang Allahu Akbar. Yang tu yang dikira apa? Tidak luput takbir dia bersama dengan imam. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Di dalam satu rakaat, hadis Nabi dia bagi rongkai sikit lagi. Dia kata apa? Tak boleh angkat takbir pun, dia kata sekurang-kurangnya rakaat tu dapat dengan imam. Maknanya rakaat nombor 1 tu dapat dengan imam, settle. Nah, dapat bila tuan-tuan sekalian? Ketika mana? Sebelum daripada i'tidal. Kita ada waktu rokok dan lagi untuk kita nak dapat tu imam. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nampak tu imam dah rokok dah, nak ligan 40 rakaat punya pasal, tuan-tuan pergi loncok motor ikut dan sampai tak bertungkat, yang tu kita tak mahu. Mai pagi esok mana kita nak tahu, tengok-tengok Allah tu imam nak rokok dah, dia pun turun-turun, isu lagu mana ni, bertungkat pula, cari tak berjumpa celah tu, dia pakai loncok lagu tu ya, loncok-loncok, pas ke jalan apa semua, lari mai. Dapat rakaat dengan tu imam tuan-tuan sekalian. Kan, dapat lega apa semua, bagi-bagi salam. Sekali tengok-tengok motor dia, jadi cadar dah motor dia. Orang pakai 12. Boleh faham lah? Jangan dia buat perangai huduh macam tu. Tak apalah kalau dah terlepas lah. Pasal apa? Pasal setan nanti dia akan main kacau kita. Kan? Bila tuan-tuan tengok Tok Imam budak baca, nampak nada Tok Imam budak kurang lah. Nada dia turun tu, dia nak rokok lah tu. Cerita dia tu. Bila nak rokok, tuan-tuan pun kelang kabut. Jangan ikut perasaan tu. Pasal apa? Pasal itu adalah perasaan ajil. Ajil ni maksud dia perasaan terburu-buru yang setan duk cucuk kita. Kita duk main parking tu, setan duk cucuk dah. Dia kata, hang nak tungkat apa lagi? Kita duk main ikut telinga ni. So, setan tu. Haji setan punya main. Dia kata, hang nak tungkat apa lagi? No, depa nak rokok dah no. Dia kata. Sagi, hang tak ada nak dapat no. Apa yang ustaz, setan kenal saya. Dia kata apa yang Ustaz Luqman sebut semalam. Lebak lagu tu. Kawan ni boleh dengar, tak ada pasal dia pakai loncok lagu. Jangan turut pelan-pelan. Tak apa, hak terlepas nak buat macam mana? Kan? Kita tak dapat 40, kita kira mula balik daripada 1 hari ni, so 40 kira balik. Janji jangan kita tergoda dengan syaitan yang tu ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang dia dapat tuan-tuan sekalian ketika mana duduk 1 rakaat dengan imam ni? Kata Nabi SAW, maka disuratkan makna apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang itu
Iaitulah kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Kan? Ustaz dia kata ramai kawan ni sampai bukan kata 40 hari, 40 tahun punya semayang subuh, tapi dia kata talam dua muka, dia buh macam tu. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala dah lepas dah sifat munafik tu. Cuma dia sendiri dah pergi cari yang tu ya. Dia sendiri pergi cari pasal buat apa. Tuhan dah buang dah. Kalau dia duduk fikir, aku semayang ni bukan dekat 40 hari, 40 tahun aku semayang subuh, tak berhenti dengan tu imam ni. Kan? Tapi pasal apa aku duduk jadi talam dua muka lagi? Pasal apa? Pasal apa aku duduk jadi ada lagi sifat munafik ni? Pasal apa? Dia akan fikir balik. Bila dia fikir balik, dia kata kalau betul hadis Nabi kata hilang ni, dia kata ni aku tak jadi macam ni. Kalau dia muhasabah balik, benda tu dia akan tinggalkan sifat yang tak elok dalam diri dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita baca sikit lagi. Dan dia kata apa? Dan diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang subuh padahal ia berjamaah. Padahal ni tuan-tuan, kalau bahasa kita lama, dalam keadaan. Hal tu makna dia keadaan. Kan? Barang siapa yang sembahyang subuh padahal ia berjamaah, maknanya dalam keadaan dia berjamaah, kemudian daripada duduk menyebut-nyebut zikrullah ta'ala hingga naik matahari. Yang ni sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi macam mana tuan-tuan sekalian? Sunnah Nabi ni bila habis subuh, Nabi tak kelang kabut pergi cari roti canai dan juga roti sarang tebuan apakah. Nabi tak kelang kabut macam tu. Kan, habis-habis apa semua, Nabi akan duduk, Nabi akan zikrullah sampailah matahari naik, barulah Nabi balik. Itu sifat Nabi. Tapi bagi kita hak kerja ni tuan-tuan sekalian, jangan tuan-tuan duk pegang hak tu masuk lewat pula, pergi panjkat pukul 10 pula. Kan, lepas tu duk pergi marah pula majikan, duk kata ni semua Yahudi punya majikan ni. Jangan macam tu. Dia kata ni saya ni, dia kata Islam, dia kata ni. Kan, bos kata hamil mana lambat sangat kena tarik apa, saya duduk di masjid matang janggui, bos tak ada. Bos tak baca hadis ke? Marah bos dia pula. Jangan. Saya tak mau jadi masalah antara perbalahan tuan-tuan dengan bos tuan-tuan. Kan? Maknanya apa? Kalau waktu lambat lah ni apa semua dan kita pun masuk awal apa kan? Tunggu matahari nak naik dan naik lajak pergi pukul 7 lebih apa semua ni. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Hak sunnah ni kita ambil hari Sabtu Ahad sudah. Masalah dah Sabtu Ahad lena sampai tengah hari pasal tak kerja. Yang tu masalah pula dah. Ya Allah. Boleh? Sebab apa? Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Kana Nabi SAW kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghadata hatta tatlu'a syams. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ni dia tidak akan meninggalkan musalla. Musalla ni makna apa? Tempat semayang. Kalau Nabi semayang subuh, dia takkan meninggalkan semayang subuh, musalla, dia takkan tinggal tu hatta tatlu'a syamsu. Asyamsu maksud dia matahari. Sehinggalah dia nampak matahari terbit, barulah Nabi akan bangkit dan Nabi meninggalkan tempat semayang. Kan? Kita hari Sabtu Ahad buat macam tu. Tapi kita Sabtu Ahad tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah dapat dah dengan kuliah subuh apa bagai, alhamdulillah lah. Tapi masalah duk lena pula kuliah subuh tu, yang tu pun satu masalah ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, waktu pagi tu, antara satu doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Apa dia? Nabi baca Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkatilah kepada umatku fi bukuriha, pada waktu pagi mereka itu. Jadi siapa yang bangkit pagi dan dia mengamalkan macam mana sunnah Nabi SAW, dia akan dapat barakah kehidupan tu, berkat daripada doa Nabi SAW. Kan Nabi baca Allahumma barik li ummati. Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkatilah kepada umat aku fi bukuriha, pada waktu subuh depa ni, waktu pagi depa ni. Kan, itu barakah tuan-tuan sekalian. Doa daripada Nabi SAW. Barang siapa yang yang buat cara macam Nabi, maka disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya pahala seolah-olah seperti pahala haji dan umrah yang sempurna keduanya. Yang ni hadis ni tuan-tuan, hadis dia bukan hadis sahih. Hadis ni hadis daif, yang mana hadis daif ni dia saja nak bagi kita ni semangat. Nak bagi kita semangat untuk kita melakukan amal ibadah tuan. Kalau kita baca hadis ni, tuan-tuan pergi berhujah dengan orang pula ni tali hujah ni. Dia kata hantar pasal aku tak pergi haji dengan umrah tak lah. Dia kata hantar dengar ustaz sebut malam tu. Nabi pun habaq. Siapa yang duduk semayang subuh pahala dapat serupa dengan pergi haji dengan umrah. Dia kata aku nak pergi apa ya? Nanya kita. Kan jadi maknanya bukan terangkat kewajipan haji tu dah,
tapi yang dikatakan pahala tu, pahala tu kita akan dapat. Dan pada satu riwayat diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya di dalam syurga Firdaus 70 maligai daripada emas dan perak. Cerita bab kelebihan ni banyaklah tuan-tuan sekalian. Siapa sembahyang subuh berjamaah ni kira kelebihan cukup banyak. Cukup banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khams. Ni dia masuk cerita lain pula. Dia duk main hadis cerita hak lain. Sebelum dia masuk cerita hak lain, kita berhenti dulu dekat ni. Hari lain kita cerita bab ni pula. Okey? Baik, dia akan main nanti tentang semayang hak 5 waktu ni. Pasal apa kita nak kena semayang 5 waktu? Apa kelebihan kita semayang 5 waktu dan apa advantage daripada semayang yang kita buat ni tuan-tuan? Kadang-kadang ada orang semayang tapi dia pun tak tahu apa matlamat semayang. Duk semayang tunduk mangkit tuan-tuan sekalian, tak tahu benda apa. Kalau ada rezeki dia lepas daripada semayang Isya, orang buat roti sorai bagi kat dia. Yang tu dia nampak. Kan kalau tak ada rezeki dia balik nyong lagu tu ya. Nak cantik lagi hujan turun pula ada mai. Tak dahlah aku mai semayang, hujan pula turun. Celah ni yang dia nak pergi kat tu. Yang Tuhan pun dia kata dah tahu kata mai semayang, biarlah kena hujan ni tak basah. Dia pergi kat tu pula. Nampak tuan? Basah terus patu ya. Bukan takat basah terus patu. Lori lalu pergi belah lopak kena, lagi basah tuan sekalian. Dia mai. Dia kata aku tak pergi semayang lah. Nampak tuan? Maknanya apa? Matlamat dia semayang tu macam mana? Tujuan dia semayang tu macam mana? Adakah benda-benda tu yang diperlukan oleh dia? InsyaAllah kita akan cerita insyaAllah. Dalam kitab kita. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.